kecil tak boleh nampak. Selamat akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Allah Jalla wa Ala, kita boleh menyambung dengan rahmat daripada Allah. Kita boleh menyambung majlis ta'lim. Alhamdulillah ikhwan, ini di antara kurnia Tuhan dan rahmat Tuhan yang selalu kita wirid lepas daripada salat 5 waktu. Dalam wirid kita, dalam salat 5 waktu, selalu kita katakan perkataan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ini dalam i'tidal pun kita baca, dalam wirid lepas salat 5 waktu pun kita baca. Nabi ajar yang memberi gambaran pada kita bahawa apa sahajanya Allah nak bagi pada kita, tak ada siapa boleh halang, dan apa yang Allah halang daripada kita, tak ada siapa boleh bagi. Kalau Allah nak kita mengaji, sampai masa kita mengaji, walaupun dalam keadaan darurat macam mana pun, kalau Tuhan nak jadi. Tapi kalau Tuhan tak mau, kita usaha macam mana pun, Tuhan tak mau, maka tak jadi. Itulah kita katakan alhamdulillah. Baik ikhwan, kita nak membaca di sini hikmah di balik musibah. Hikmah di balik musibah. Kita ada dua tajuk. Satu, hikmah di balik musibah. Yang kedua, ruqyah syar'iyah. Yang tu bahagian Ustaz Nan, saya bahagian pertama. Kalau ruqyah syar'iyah saya tak tahu, kalau ruqyah saya tahu. Itu anak Pak Long, itu saya tahu. Bukan ruqyah saja bapa, ramai lagi kiah-kiah yang lain. Baik, saya nak pergi kepada muqaddimah dia. Muqaddimah yang ada pada muka surat kedua yang dibuat oleh penulis. Seperti biasa dalam mana-mana kitab, kerana para ulama salafus salih, mereka suka menulis kitab mengambil rentak Al-Quran, rentak daripada Al-Quran. So Quran itu dia mula dengan bismillah, lepas tu dia mula dengan kalimah hamdalah. Maka semua tulisan kitab para ulama dia akan menjejaki seperti itu. Dia akan tulis bismillah dan dia akan baca alhamdulillah ataupun hamdalah. Ada para ulama, mereka bila dia nak buat macam kita kata kuliah macam ni, mereka akan solat. Kalau kuliah mereka pada waktu duha,
Kalau buat di dewan ke, di musalla ke, di madrasah, sekolah mereka akan sembahyang duha 2 rakaat. Habis bagi salam sembahyang duha, bagi salam belah kanan, bagi salam belah kiri, dia terus akan mengajar. Masa dia mengajar itu, dia tidak akan memulakan dengan apa-apa ucapan sama ada bismillah ataupun alhamdulillah. Dia terus akan mengajar. Kerana apa? Kerana dia dah start dengan sembahyang dah. Dalam sembahyang tu dah ada umul kitab, dah ada Fatihah dah. Tapi kalau dia sengkang waktu yang lama, habis dia sembahyang, katalah ada orang datang soalan, dia jawab, maka kalau masa tu lama, orang kata mualat dia putus kan, maka dia akan memulakan majlis dia dengan mengulangi balik bacaan hamdalah. Kerana itu, mengikut rentak Al-Quran dan mengikut pesan daripada Nabi SAW, sesiapa yang berucap yang tidak memulakan dengan hamdalah, maka dikatakan khidaj, ucapan dia cacat, tak sempurna, tak lengkap. Maka Nabi mengajak kita bagaimana nak melengkapkan kita sebagai mutakallim, sebagai orang yang bercakap, melengkapkan, membawa barakah kepada suasana kita cakap. Maka Nabi ajak kita dengan isi ucapan yang terkenal dengan nama khutbatul hajah. Hadis ini diriwayatkan lebih daripada 6 orang sahabat, termasuk isteri Nabi Aisyah. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, Aisyah meriwayatkan. Dalam riwayat Muslim ada, dalam riwayat Ahmad ada. Dalam riwayat Muslim, antum tengok dalam bab sembahyang Jumaat, ada ucapan khutbatul hajah. Dan Muslim juga dalam riwayat Ahmad itu dikaitkan dengan hadis seorang bomo daripada Yaman datang ke Mekah. Masa itu Mekah, Abdullah bin Abbas menceritakan, dia datang, dia cari Nabi sebab dia dapat berita kata Nabi Muhammad ni daripada Bani Hashim, cucu kepada Abdul Muttalib. Dikatakan ada masalah gangguan, makhluk halus, ada masalah ni. Dan itu antum semua tahu kan, dalam sirah apa yang orang tak tuduh kat Nabi kita Muhammad? Sihir, gila, pecah belah. Last sekali orang tuduh dia ada gangguan. Jadi bomo-bomo yang ada di sekitar Mekah ni nampaknya tak boleh nak berubat. Sebab jin ni nampaknya macam jin lama. Jin ada pengalaman, jin lama ni, otai punya jin. So gangguan dia pun lain macam. So kawan ni dengan sukarela datang daripada Yaman, masuk Mekah, tanya di mana Muhammad, orang tunjuk Nabi. So dia jumpa dengan Nabi, dengan ikhlas dia jumpa Nabi. Tengok, ulama kita kata kalau kita datang kepada Allah dengan ikhlas, Tuhan tak akan biarkan pertemuan itu sia-sia, melainkan Tuhan akan bagi sesuatu sebagai buah tangan. Kalau pertemuan kita dengan Tuhan tu ikhlas. Seperti kata Imam Ibn Qayyim, kalau kita baca Quran dengan ikhlas, kita macam kita baca, ya Allah, rindulah kalam, ya Allah, rindulah kalam kau, ya Allah, aku nak berzikir pada engkau, aku nak ibadat pada engkau, aku nak dekat diri pada engkau. Ikhlas kita dengan Tuhan. Imam Ibn Qayyim kata, tidak, bila kita habis baca Quran, tidaklah selesai kita daripada buat sesuatu yang ikhlas daripada hati ke Tuhan, melainkan bila habis kerja tu, Tuhan akan bagi buah tangan ke kita. Sama ada dia bagi perasaan, dia bagi pada kita kekhusyukan, doa yang makbul. Maka Ibn Qayyim kata dalam kitab dia nama Ada' wa Dawa', dia kata kalau kita baca Quran, habis baca Quran, kita nak stop, nak pergi buat kerja lain. Maka bila kita stop saja baca Quran, Ibn Qayyim kata jangan stop lagu tu saja kosong, tetapi berdoalah pada Tuhan. Kerana doa selepas baca Quran, dia kata di antara masa dan tempat yang mustajab, pasti Tuhan akan bagi sesuatu. Lebih-lebih ada riwayat dalam Tirmizi, bila satu hamba tadah tangan ke Tuhan, dia dengan Tuhan, siapa pun tak ada, dia dengan Tuhan, dia tadah tangan. Tuhan yang hayyun karim, yang Tuhan ini sangat hidup dan sangat pemurah, sangat malu dan pemurah, luas pemurah dia.
dia malu bila hamba tu turun tangan sampai dia bagi apa-apa pada hamba tu. Maka mesti ada pemberian daripada Tuhan ke kita, satu pemberian Tuhan kepada kita, mesti ada. Apabila kita datang ke Tuhan dengan ikhlas, mesti kita rasa. So walaupun dia ni bomo daripada Yaman mai ke Mekah, masa ni masa Nabi duduk di Mekah lagi, belum hijrah lagi, dia ikhlas, dia bukan nak ambil duit, dia bukan nak ambil nama, kerana dia teringat Muhammad ni cucu Abdul Muttalib, keturunan Bani Hashim Quraisy, orang yang berjasa di bumi Mekah, orang haji suka bagi makan, bagi minum. So dia datang, tak apalah, dengan ikhlas aku nak ubat cucu kepada satu orang yang cukup bagus ni. Akhirnya jumpa Nabi. Ibn Abbas kata dia jumpa Nabi. Bila dia jumpa Nabi, dia cerita kedatangan dia. Nabi kata sepatah kat dia, Nabi kata, saya pakai bahasa kita lah, Nabi kata, pakcik, okay, pakcik tu saya jampi apa lagi, pakcik dengar saya nak kata apa dulu, pakcik dengar apa yang saya nak kata. Oh, dia pun okey, hang kata Muhammad. Nabi baca yang ni dipanggil dengan nama khutbatul hajah. Khutbatul hajah bermakna kalimah-kalimah yang memenuhi keperluan hidup, yang melengkapi hajat, sehingga yang ni boleh dijadikan kepala doa kita dalam berdoa. Dalam susah baca khutbatul hajah, dalam pinang meminang baca khutbatul hajah, start kuliah khutbah. Nabi, tempat yang Nabi selalu baca, Nabi tak tinggal. Khutbah raya, khutbah Jumaat, khutbah nikah, berucap depan orang, Nabi akan baca khutbatul hajah. Walaupun para ulama sunnah kata bukan satu kewajipan, tetapi kalau majlis itu majlis besar-besar, Nabi tak akan tinggal khutbatul hajah, terutama khutbah Jumaat, khutbah melibatkan raya ke, gerhana ke, minta hujan ke, hatta khutbah nikah, Nabi akan baca khutbatul hajah. Dalam riwayat Ahmad baik, dalam riwayat Muslim baik, Nabi baca. Ini yang penulis jadikan sebagai muqaddimah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nabi baca setakat tu. Dalam riwayat menyebut Nabi kalau dia baca khutbatul hajah, dia suka sambung dengan tasyahud, syahadah tu, dia suka sambung. Kerana nanti antum baca dalam sifat solat Nabi kan, ulama bahas tentang tahiyat. Kita duk kata tahiyat awal, tahiyat akhir, kita duk panggil tahiyat lah, tapi dalam hadis dia panggil tasyahud awal, tasyahud akhir. Sebab tanpa dua kalimah syahadah ni, tahiyat yang kita baca tu tak terangkat. Kita baca at-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibat, kita baca sampai habis, tapi dua kalimah syahadah tu kita tak baca, maka dia tak terangkat. Maka tasyahud itulah yang membawa keseluruhan makna tu jadi sangat berharga. Maka bila Nabi hamdalah, Nabi puji Tuhan, Nabi akan masukkan tasyahud, dua kalimah syahadah. Baik. Dalam riwayat Muslim kata, bila Nabi baca takat tu, bomo ni nama dia Dhimad. Nama bomo ni Dhimad. Dhimad, dad mi alif dal, Dhimad. Dia dengar Nabi baca, dia tersengat, terdiam dia. Lepas tu dia kata dekat Nabi, dia kata, hang baca apa? Boleh ulang tak lagi sekali? Nabi ulang. Bila Nabi ulang kali kedua, dia kata dekat Nabi, dia kata, hati yadaka, dia kata, Muhammad, suar tangan boleh tak? Hulur tangan hang mai kat aku boleh tak? Nabi ulang. Nabi tak nak buat apa? Dia nak masuk Islam. Dia kata, kerana aku dapat merasa, dia kata, ini bukan kalam seorang bomo. Kerana aku bomo, aku tahu jampi-jampi yang memuja, menyeru, menyembah lain daripada Tuhan ni aku tahu. Tapi kalimah yang kau baca ni Muhammad, aku nampak dia naik sampai ke langit, dia turun sampai dasar laut,
Dia berkeliling di keliling kau. Dia menjadi benteng kepada semua tuduhan orang kepada engkau. Kau bukan sihir, kau bukan kena hantu Muhammad, kau memang Rasul utusan Allah. Masuk Islam, terima. Sangat besar kalimah, dipanggil dengan nama khutbatul hajah. Maka semua kita kata permulaan-permulaan disunahkan kepada kita memulakan dengan khutbatul hajah. Kita ada hajat, doa pada Tuhan, baca khutbatul hajah. Sampai wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lepas tu kita selawat, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Lepas tu kita minta apa kita nak. Minta Tuhan. Minta sungguh-sungguh ke Tuhan. Lepas tu kita puji Allah Ta'ala, kita selawat lagi sekali, kita tutup doa kita. Maka tidak ada sebab kenapa doa kita tidak diterima oleh Tuhan. Tidak ada sebab. Tak ada sebab. Kalau kita rasa awak Tuhan tak bagi lagi, ulang lagi doa kita. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi ulang satu permintaan sampai 3 kali sebab Allah suka. Itu disebut oleh Imam Ibn Qayyim di antara cara-cara kita biar doa kita ni menjadi makbul di sisi Allah. Ulang lagi, puji dia lagi, ulang lagi. Allah suka dia dipuji. Sebahagian para ulama mereka kata ataupun tengok sebahagian orang dia kata kalau antum pernah melalui satu masa dulu, kita kalau mulakan majlis, kita mula dengan ikhwan, kita mengambil keberkatan kita sebelum kita memulakan majlis ni. Kita mengambil keberkatan dengan membaca suratul Fatihah, Al-Fatihah. Biasa? Kita biasa lagu tu, mengambil berkat dengan Fatihah. Ulama kita kata, ya boleh mengambil berkat dengan Fatihah, boleh, kerana Fatihah dipenuh dengan puji-puji pada Allah. Boleh kita nak baca Fatihah sebagai pembuka majlis pun boleh. Sebab di antara benda disunah sebelum kita bercakap adalah memuji Tuhan. Maka Fatihah tu start dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi ulama kata mengkhususkan hanya Fatihah sahaja dengan meninggalkan khutbatul hajah, itu yang tak bagus. Kita kata, ikhwan, kita mulakan majlis kita dengan hamdalah, dengan memuji Allah. Maka saya nak puji Allah dengan membaca Fatihah kerana dia padat. Dia ada pujian, dia ada doa, dia ada tawassul, dia ada semua lengkap. Fatihah ni sab'ul mathani, Quran kata 7 ayat yang padat, yang lengkap, yang mathani, diulang. Itu statement Quran. Jadi tak salah lah. Tapi sehingga ambil Fatihah, dijadikan itu sebagai pembuka majlis, dikatakan Fatihah lah sahaja pembuka majlis dengan meninggalkan khutbatul hajah, maka itu tidak benar. Maka mesti ada masa kita tukar juga dengan membaca khutbatul hajah. Kalau kita rasa masa tu pendek sangat, sekurang-kurangnya kita bercakap Alhamdulillah. Lepas tu kita kata amma ba'du. Menyebut amma ba'du dalam hadis Muslim disebut sunnah. Kita start bercakap, tutup. Bila kita nak bercakap bahasa kita, tutup dia dengan amma ba'du, baru bercakap bahasa kita, bahasa Jawa ke, bahasa Boyan ke, bahasa apa, cakap. Baik, antum tengok khutbatul hajah dia penuh dengan tauhid kita pada Allah. Dia start dengan innal hamdalillahi, segala puji hanya bagi Allah, nahmaduhu, kita semua memuji Allah, wa nasta'inuhu, kita semua memohon pertolongan hanya pada Dia, wa nastaghfiruh, dan kita minta ampun kepada Dia, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita berlindung pada Allah daripada kejahatan diri kita, wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan amal-amal kita. Antum tengok antum perkataan Nabi, wa na'udzu billahi, dan ya Allah kami semua memohon perlindungan dengan Engkau,
min syururi, daripada syurur. Syar bermakna kejahatan. Kejahatan apa? Anfusina, kejahatan nafs yang ada dalam diri kita. Tengok, punca kejahatan, kenapa kita boleh ikut orang buat jahat? Kerana memang dia ada dalam diri kita. Lepas itu dikatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Ku anfusakum, anfusakum, rawat, jaga diri, bersih diri, cuci diri kita sendiri. Min syururi anfusina wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Yang susah kita nak jaga adalah syurur min anfusina, kejahatan daripada dalam kita. Yang di luar kita nampak, kita tahu mai dari mana, boleh tempih. Tapi dari diri kita kadang-kadang kita tak sedar. Itu jenis syurur. Syurur lebih jenis duduk dalam. Bukan cakap tu. Wa min sayyiati a'malina. Sayyiat. Sayyiat bermakna sayyi'ah. Apa dia? Keburukan amalan kami yang nampak dengan mata, yang dizahirkan dengan perbuatan. Benda dua ni kalau gabung, ikhwan, sempurnalah kejahatan satu orang. Apa dia? Kejahatan dalam diri hidup, syurur dalam diri hidup, dan sayiat dia duduk dalam hati, dia membesar, lepas tu dia temuk keluar pada amalan. Lengkaplah kejahatan orang tu, susah nak berubah. Maka apa Nabi sebut? Wa na'udzu billahi, ya Allah, kami semua minta tolong pada Engkau, ya Allah, tolonglah Kau lindung kami daripada kejahatan dalam diri kami dan keburukan daripada amalan kami. Dorongan dalam itu untuk kita jahat, dorongan dalam. Quran kata, Allah kata dalam surah Hajj, Allah sebut dalam surah Al-Isra, Allah kata Allah sebut dalam surah Al-Isra, Allah kata la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah kata mereka bukan buta mata, mereka bukan tak nampak mata depan nampak, tapi yang tak nampaknya ialah yang ada dalam dada mereka. Ta'mal qulub allati fis sudur, yang mereka ta'ma, buta ialah dada mereka. Orang tua kata mata hati. Ya betul. Nur ma'rifah, nur yang masuk dalam hati, dia tertutup, dia tak nampak. Dia tak nampak apa patut kita buat, kenapa kena buat, tak nampak, tertutup. Kenapa tertutup, ikhwan? Kerana syururi anfusina. Itu yang Dhimak terkejut tu. Sebab bomoh dia tak ada jampi macam ni. Bomoh mana ada jampi menyucikan diri? Bomoh punya jampi apa dia? Seru. Hey tu, hey ni, aku tahu asal keturunan kau daripada sana. Nabi tak ada he. Nabi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kenapa ini? Kerana dia nak bawa kepada yang ni. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa Allah beri hidayah, maka tidak ada satu pun yang biasa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapanya Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberi padanya hidayah. Ini Allah bagi hidayah, ini Allah sesat. Dalam Quran Allah kata, tengok, Allah Ta'ala cerita kenapa orang tu dapat hidayah, kenapa orang ni tak dapat hidayah, kenapa orang ni sesat, kenapa orang tu dapat hidayah. Allah kata falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tuhan kata bukan kami yang start, dia yang start. Falamma zaghu, bila dia berpaling daripada kami, dia tak mau kami, azaghallah, baru Tuhan berpaling dari dia. Ini Allah bagi hidayah. Kenapa? Bila dia tak mau hidayah kami tak bagi hidayah. Tak, awak Tuhan mampu bagi hidayah, Tuhan tak bagi hidayah. Allah kata falamma zaghu dalam surah Saf yang kita duk baca.
Falamma zaghu, bila dia tak mau pada kami, bila dia tunjuk tak mau, dia start tunjuk tak mau, azaghallah, baru Tuhan bertindak, tunjuk berpaling. Bukan Tuhan tak bagi hidayah, Tuhan bagi. Tapi dah dia tunjuk kejahatan diri dia, jahat duduk dalam dada, sepatutnya dia cuba menyucikan diri dia, dia tak cuci. Lepas tu dia tunjuk pula pada anggota-anggota tubuh badan dia, perkataan dia, perbuatan dia, sampai tak ada satu pun menunjukkan ke arah dia mencari Tuhan, sampai dah terkeluar dah sejahat itu. Maka Allah kata, siapanya Allah bagi hidayah, dia tak jadi lagu tu. Tapi siapanya Allah tahan hidayah. Kenapa Tuhan tahan? Pasal dia tak mau. Maka siapakah boleh bagi? Siapa tak boleh bagi hidayah pada dia? Di atas itu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulullah, rasul Allah, hamba dan rasul Allah. Ini satu benda yang sangat besar. Ini semua penuh dengan doa tauhid, daripada nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, semuanya adalah hak Tuhan saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak boleh padanya lain, hanya pada Allah. Dilengkap dengan ibu kepada tunjang tauhid, dua kalimah syahadat. Dia start dengan kalimah asyhadu. Ini saya ingat kita bincang panjang Ustaz Nan dalam kelas-kelas kita. Saya banyak bincang dengan Ustaz Nan. Asyhadu. Dulu apa kita nak terjemah asyhadu? Kita, aku naik saksi. Sekali itu tanya pula, naik saksi tahu mana? Atas bukit ke? Atas pokok ke? Dia kata naik. Tukar pula. Aku bersaksi. Kata, kalau kau bersaksi, siapa pula jadi saksi engkau? Khalayak buruk ni duduk tang mana saja. Sekarang kita nak bubuh makna asyhadu ni apa? Balik pada Quran. Quran kata syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah perkenal kalimah tu. Kita asyhadu. Alif itu dia panggil huruf anaita. Dia boleh tukar daripada alif jadi nun, nashhadu, yashhadu, tashhadu. Dia boleh tukar. Dia asyhadu mewakili ana, orang yang bercakap tu. Syahadah penyaksian. Asyhadu bermakna kita kata aku nak menyaksikan satu benda. Aku nak keluar ke depan, nak bagi tahu pada semua orang tentang satu benda besar. Dalam benda besar ini aku saksi utama. Itu makna asyhadu. Apa yang kita sanggup keluar ke depan, berjumpa dunia semua ni, ada jin, ada manusia, ada binatang semua. Apa dia yang kita nak orang dengar daripada kita, orang saksikan daripada kita dalam bab ni, dengan tidak ada ketakutan, tidak ada gentar, dengan tidak ada rasa apa-apa. Saya berani kerana kes ini saya tahu A to Z, jangan siapa akan jauh saya. Apa dia? Allah kata asyhadu, Muhammad keluar bagi tahu kepada orang ramai, saksikan benda ni, iaitu alla ilaha illallah. Alla ilaha illallah, bahawa tidak ada yang layak diibadahi dengan ibadah yang benar. Dengan makna la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang layak diibadahi dengan ibadah yang benar melainkan hanya Allah. Ini dipanggil syahadah, kesaksian kepada ma'bud, kepada benda yang kita nak sembah. Menyaksikan tentang ilahnya dia. Ilah kita bersifat dengan uluhiyah, sifat peribadahan hanya milik dia. Ikhwan, satu orang datang, dia kata,
Maaf sahabat. Saudara, saya minta maaf. Tanah ni memang tanah bapa aku. Jangan sabar duk kata nama orang lain. Orang mesti akan tanya. Ada bukti ya? Dia kata bukti jangan duk cakap. Hang nak pergi pejabat tanah ke? Hang nak pergi pejabat laut ke? Hang nak pergi pejabat ayak ke? Hang nak pergi pejabat bomba hang pi ah. Geran aku pegang. Agak-agak ikhwan, kalau dia tak tengok dalam geran tu nama siapa, dia berani betul hal itu. Dia pegang geran tapi nama dalam geran tak tengok. Mesti dia tengok. Kalau dia tak tengok, macam mana dia nak? Asyhadu. Dunia. Di sini ada jin. Di sini ada manusia. Ada orang baik, ada orang jahat. Ada samsin, ada orang jujur. Allah kata setiap individu daripada hamba aku ni keluar kepada dunia. Yang dunia tak tahu lagi benar ni. Bagi tahu kata dalam dunia ini, kalau ada makhluk di langit yang ketujuh, kalau ada makhluk yang hidup di bumi yang paling tujuh, bagi tahu pada mereka semua, kamu binatang, kamu manusia, kamu jin, kamu makhluk apa pun, kamu jangan sembah selain daripada Allah. Kamu hanya boleh sembah Allah, kerana Allah lah ma'bud bihaqqin. Dialah sesembahan yang paling benar. Kalau kamu sembah lain daripada Allah, ketahuilah dunia telah dicemar dengan sembahan yang tidak benar. Muhammad, aku utuskan kamu sebagai nabi aku, rasul aku, untuk bagi tahu kepada seluruh manusia perkara ini. Dalam alam jin, ikhwan, jin sembah jin tu berapa lama? Jin sembah jin. Pasal itu dalam surah jin dia guna perkataan inna sami'na qur'ana ajaban yahdi ila rusydi. Kami tak pernah dengar kalimah ni. Quran ni satu perkataan yang ajaib, yang dia membawa kami kepada bimbingan dan petunjuk macam mana nak sembah Tuhan. Rupanya yang kami sembah hari ini bukan Tuhan. Dan syahadah dia start dengan la, nafi. Dia bukan start kata ada Tuhan, dia start dengan nafi Tuhan. Sembang Ustaz Nan duk tanya, Ustaz Nan bagi penjelasan, la tu la nafi li jinsi, menafikan semua jenis Tuhan. Kalau ada orang sembah Tuhan ni, ada orang minta ke Tuhan ni, semua tu tak boleh. Salah. La ma'bud, tidak ada sembahan. Tidak ada sembahan. Sembahan apa ni? Tidak ada sembahan yang layak disembah, yang benar jika disembah. Tidak ada, melainkan satu saja. Nama dia Allah. Isim lizat, nama bagi satu zat yang sempurna, Allah. Allah tu macam mana? Kita tak tahu. Kena tunggu sampai dia bagi tahu pasal diri dia, baru kita tahu. Maka Muhammad ini adalah utusan Allah ni. Allah yang tak bagi orang dalam dunia ni sembah lain daripada dia. Muhammad pergi bagi tahu. Dan Allah tak mau kita kata nasyhadu, kami semua saksi. Antum kalau semua orang, antum pernah tengok orang ajak Quran, ada 10 orang kita ajak Quran sampai surah Qul Huwallah. Kalau guru tajwid kata 10-10 baca sekali ya, dengarlah bacaan sumbang, tapi suara siapa tak tahu. Tapi tahulah ada sumbang, tapi suara siapa tak tahu. Maka guru tajwid dia nak macam mana? Seorang-seorang baca. Kerana duk buat seorang-seorang baca tu, daripada 10 tinggal 2. Pasal apa seorang-seorang kena baca? Kita kata baca semua lah senang. Baca semua memanglah senang, tapi tak tahu sumbang tu siapa. Tuhan tak mau kita ramai-ramai kata nasyhadu alla ilaha illallah. Tak mau. Setiap individu ni kena cakap benda ni. Setiap daripada kita kena bersedia mempertahankan tauhid kita. Setiap daripada kita kena berani keluar bagi tahu bahawa Allah lah ma'bud bihaqqin. Untuk itu apa kita kena ada? Maka datang surah Muhammad. Allah kata fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambik. Allah kata fa'lam, kamu kena ada ilmu. Ilmu apa? Annahu la ilaha illallah. Ilmu pada menyatakan apa makna la ilaha illallah. Kalimah hanya start dengan nafi dan kemudian ada isbat.
Dua rukun yang tertegak, dua rukun yang duk pegang kalimah ni. Dia start dengan nafi, datang isbat. Yang dia nafi itu semua jenis Tuhan, semua jenis peribadahan, semua dia tolak. Dan dia mengisbatkan ibadat itu hanya kepada Allah. Tidak ada yang layak diibadahi melainkan Allah. Dan aku bersaksi, tidak ada yang layak diibadahi dengan ibadah yang benar melainkan hanya kepada Allah. Aku bersaksi. Antum bayang ketika dia solat, kalau kesaksian ni ada dalam diri dia, bagaimana dia solat? Ketika dia susah, dia ada kesaksian ni, bagaimana dia mengadu ke Tuhan? Ketika dia ghaflah, dia ada kesaksian ni, bagaimana dia akan berhubung dengan Tuhan? Ketika dia berdoa, dia ada kesaksian ni. Tidak ada yang layak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Tidak ada tempat berdoa melainkan Allah, mengadu hanya kepada Allah. Tak ada melainkan hanya kepada Allah. Maka kalimah ini menafikan semua jenis ibadah selain daripada Allah. Kadang-kadang ada orang tersalah bermakna. Dia kata la ilaha illallah, maksudnya tidak adanya hidup melainkan Allah. Tidak ada yang berkuasa melainkan Allah. Tidak ada yang berhukum melainkan Allah. Tak ada yang bagi rezeki melainkan Allah. Ini salah makna. Salah secara total dan fatal. Kalimah ini, kalau kita kata tak ada yang bagi hidup melainkan Allah, tak ada yang bagi rezeki melainkan Allah, itu rububiyah. Kalimah ini bukan nak menafikan hal rububiyah, nak menafikan hal uluhiyah, peribadahan sahaja. Kerana tidak ada manusia kata tidak ada Tuhan. Walaupun dia komunis lah, dia ateis lah, dia mulhid lah sekali. Geng komunis ni disusun dalam negara-negara yang tidak mengiktiraf komunis, dia pun nak tembak seorang-seorang. Keluar juga di mulut dia, dia kata oh my God, God juga. Tapi dia hidup dia kata Tuhan tak ada. Mana ada orang tak ada Tuhan? Tetapi manusia suka tersalah address dalam beribadat kepada Tuhan. Dia nak memohon pada Tuhan, dia pergi di atas kubur. Kalimah ini menghalang dia. Dia nak memohon sesuatu, dia pergi minta kepada orang mati. Kalimah ini menghalang dia. Dia sakit, dia mengharapkan bantuan daripada orang lain. Kalimah ini datang menghalang dia. Wa iza maritu fahuwa yashfin. Tidak ada yang layak diibadahi dengan ibadah yang benar melainkan hanya pada Allah. Dalam doa, Nabi kata doa itu adalah ibadah. Dalam hadis Nu'man bin Bashir, hadis Abi Daud, ketika ud'uni astajib lakum, Nabi kata ad-du'a huwal ibadah. Maka tak boleh doa melainkan pada Allah. Maka dalam doa tak boleh panggil lain daripada nama Allah. Hatta kita selawat dalam doa, adakah kita kata ya Rasulullah, ya Muhammad? Tak, kita start dengan Allahumma, minta pada Allah bagi pada Rasulullah. Dalam doa Nabi baca Allahumma rabba Jibrail, sebut nama Jibrail, tapi start dengan kalimah apa? Ya Jibrail kah? Tak, bukan ya Jibrail. Allahumma, wahai Tuhan yang tidak, Allahumma ilah bermakna wahai Tuhan yang kepada engkau sahajalah yang layak diibadahi dengan ibadah yang benar. Wahai ya ilahi, wahai yang aku sembah dengan sembah yang benar. Anta rabba Jibril, kaulah Tuhan yang menjadikan Jibril. Bukan dia panggil Jibril. Jadi kita baca doa kan, kita panggil ya apa? Ya Ghaith, ya Qutub, ya Abdal. Tak boleh ikhwan. Kalimah ni menghalang. Kita panggil wahai wali Qutub, wahai wali Abdal. Yang kita panggil dia tu semua tu dah almarhum. Semua tu dah apa pakcik? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Dia pun semua dah meninggal. Kita pergi panggil orang mati, sedangkan nak panggil orang hidup pun tak boleh. Kalau orang tu tahu makna, pasal tu bila Nabi perkenal kalimah ni, la ilaha illallah, datang orang jumpa Nabi. Muhammad, adakah hang ajak manusia pada kalimah ni? Ya. Dia kata yuharribukal arab wal ajam. Kau akan diperangi oleh Arab dan Ajam. Kerana kau suruh mereka tinggalkan Tuhan mereka. Kau suruh mereka pecah-pecahkan berhala-berhala mereka. Hanya meminta gantung diri pada Allah. Akan jatuhlah kuasa orang yang sombong Muhammad.
akan bangkitlah kekuatan orang yang lemah selama ini Muhammad. Kami Muhammad kunna ahlal jahiliyati na'budul asnam. Kami ahli jahiliyah, kami sembah berhala. Berhalanya kami sembah, ada orang yang buatnya Muhammad. Dan orang yang buat berhala ni bukan sebarang orang, dia berurusan dengan Tuhan. Macam tu mereka percaya. Kunna ahlal jahiliyati, kami adalah ahli jahiliyah Muhammad. Apa kami hidup? Na'kulu al-qawiyyu minna ad-da'if. Yang kuat di kalangan kami makan yang lemah. Kalimah ini menjatuhkan orang yang kuat di sisi kami, membangkitkan orang yang lemah Muhammad. Adakah kau fikir kau akan aman dengan kalimah ni Muhammad? Kau akan diperang oleh Arab dan Ajam. Ya subhanallah. Tapi bagi orang yang tak tahu isi kalimah ni, maka dia tenang-tenang saja, dia enteng-enteng saja. Lepas sembahyang dia berdoa, Tuhan ampunkan dosa saya, Tuhan saya sakit sembuhlah, Tuhan kaulah maha penyembuh, Tuhan kaulah tempat mengadu, alhamdulillahirabbil alamin. Lepas tu orang habaq ke dia, ada taman kubur-kubur, dia kata hari tu depa pergi minta lah dekat situ. Bukanlah kita minta ke kubur, minta ke Tuhan juga, tapi depan kubur. Lega. Lega tak mana? Lega kira doktor pakar sampai terkejut, kanser hilang. Satu kanser, satu macam ketumbuhan gitu kan. Masa belum pergi kat kubur tu besar macam bawang putih tu. CT scan kan, masuk semua nampak apa pakcik. Lepas tu bila pi apa lebih kurang ni semua ni buat pulut kan, minta apa lebih kurang, bawang putih pun tak nampak. Taklah benda ni semua Tuhan punya mau kan. Lagu tu punya cakap duk mai. Siapa tak percaya? Tapi bagi orang yang tahu makna kalimah ni, dia tak boleh duduk ya kawan. Tak boleh duduk. Dia akan halang. Kalau benarlah kita nak memohon hanya kepada Tuhan, maka kita dengan Tuhan tidak ada apa-apa menghalang. Pasal itu semua doa kita start dengan Allahumma, wahai Tuhan yang aku sembah dengan sembahan yang benar. Allahumma, ya Rabbi, wahai pencipta aku, pengurus aku, wahai yang mengadakan aku daripada tak ada kepada ada, ya Rabbi. Tak ada kalimah lain. Oh, makhluk tak masuk dalam ucapan ni. Dan untuk dapat benar ni ikhwan, macam mana nak buat? Ulama buat syair. Ulama buat syair tauhid. Kita selalu dengar syair-syair cinta kan. Baca tahu ada ulama buat syair tauhid. Untuk dapat benar ni macam mana? Untuk dapat kalimah ni. Kalimah ni dipanggil miftah lil khair. Dia adalah kunci yang membuka semua kebaikan. Tak ada kalimah ni, dia telah menutup semua kebaikan. Di tangan kita ada miftah, ada kunci keburukan. Untuk dapat rasa asyhadu an la ilaha illallah, ulama kata apa? Start dengan al-ilmu. Surah Muhammad sebut tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dengan ilmu. Ilmu apa ikhwan? Kita nak tahu pasal Tuhan, kena dapat ilmu dari Tuhan. Nak tahu pasal Tuhan, kena dapat ilmu daripada utusan Tuhan. Ya ikhwan, Tuhan sendiri kena bagi tahu apa makna la ilaha illallah. Apa yang dinafikan, apa yang diisbatkan. Tak boleh duk pakai falsafah. Akal tak kuat untuk memandu makna dia, tidak kuat. Kena pakai wahyu. Akal kena dipimpin oleh wahyu. Kena ada ilmu tentang nafi, isbat. Kena ada ilmu satu. Dah ada ilmu cukup? Tak cukup. Kena ada apa yang kedua? Al-yaqin. Yakin dengan kalimah ni. Kena yakin dengan kalimah ni. Yakin mengikut lafaz yang dia diturunkan. Jangan pindah. Macam tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahawa aku bersaksi, kita bersaksi tanpa ragu, tanpa syak, tanpa waham, tanpa zan, dengan ilmu, dengan penuh keyakinan. Apa yang kita saksi? Allah ilaha illallah, tidak ada yang layak diibadahi dengan benar melainkan Allah wahdah, hanya dia sahaja yang esa, la syarikalah, tidak ada syirik baginya. Apa makna syirik? Muqaranah, penyertaan yang lain, setaraf dengan dia.
Tidak boleh ada. Al-yaqinu, ada al-ilmu, ada al-yaqinu. Yakin kena datang, kena menyulang. Ikhwan, macam mana nak baca keyakinan ni? Nak dipandu ilmu. Jangan disalah makna. Bila kita duduk salah makna, tak ada yang bagi hidup melainkan Allah, tak ada yang bagi nyawa melainkan Allah, tak ada yang bagi COVID melainkan Allah. Itu bukan makna la ilaha illallah. Itu makna rububiyah. Ini ilah. Ini bukan pasal kejadian Tuhan, perbuatan Tuhan. Ini pasal peribadahan hanya pada Tuhan. Hanya pada Tuhan. Oh, benda ni antu kalau nak belajar lebih, belajar dengan isteri lah. Saya ambil contoh pun daripada Ustaz Nan juga. Ustaz Nan bagi contoh ni ke saya. Belajar dengan isteri. Semua benda bini kita boleh angguk. Abang kat bini kita, nama dia Habibah, panggil Ayang. Tak Ayang, musim-musim COVID ni abang tak ada kerja, abang kena buang kerja. Tu macam mana? Bolehkah? Ayang akan jawab apa? Tak apa abang, ini semua urusan Tuhan abang. Tak apa, kita makanlah duit jual karipap ni, duit jual pisang goreng crispy ni, kita makanlah abang, Allah yang ada. Ayang tak malu ke ada suami macam abang tak ada kerja? Apalah abang, kalau saya malu, dah lama dah saya cerai abang. Dahsyat dia bertahan kita. Betul? Betul. Kita habaq lagi kat dia, Ayang, abang ada duit tak cukup lah nak bayar duit kereta, pakai duit Ayang sikit boleh tak? Ustaz Samsul ingat dia kata apa? Dia bagi kan? Dia bagi. Cara senyum macam biasa buat. Alhamdulillah. Okay. Apalah bang, apa erti suami isteri kalau tak boleh berkongsi? Betul? Betul. Balik rumah, Ayang, abang sakit lah Ayang, abang duk batuk. Abang ingat kena asma ke? Nak pergi jumpa doktor, nak pergi GHQ panjang, nak pergi doktor swasta, tak ada duit mahal. Ayang tolong abang boleh? Berapa abang nak pakai? Tak banyak ah. Yang 700 nak jumpa doktor pakar kan. Ambil 700 bagi. Ayang banyak ni abang nak bayar duit lagi tak ada ni abang. Tak apa abang, saya sayang abang lebih daripada angka 700 tu abang. Oh, londeh kain kita. Sayang dia sayang dengan kita. Kita balik lagi kita abang. Ayang, abang nak abang sikit lah tak? Tadi kan abang parking motor kat situ, abang keluar daripada kedai, motor hilang lah. Dia merongok sikit-sikit, abang ni satu hari saya rasa dengan abang tu hilang. Tu abang nak buat macam mana nanti tak ada motor, abang nak pergi masjid, pergi mana? Tak apalah abang, duit simpanan Ayang dah lah sikit, dalam 7,000, 8,000 abang ambil lah beli motor. Abang pun bukan nak pergi mana buat ibadat. Tak apa ke 7,000? Tak apa abang, saya sayang abang lebih daripada saya sayang motor. Tu. Semua dia korban kat kita. Ayang, ya abang, abang nak abang satu benda boleh tak? Apa dia? Abang dah kahwin dah lagi satu. Baru kita tahu COVID pun tak teruk. Pasal apa tadi semua dia terima, yang ni dia tak boleh terima? Ini nama dia muqaranah. Nama dia apa? Muqaranah. Apabila dia rasa dia dikongsi, apabila dia rasa diri dia tidak diamanahi, apabila dia rasa diri dia hilang harga, dia tak boleh duduk dia. Ini semua contoh ni saya buat kat muslimat, saya ambil pada tok guru saya Ustaz Nan. Jadi kalau nak jegel-jegellah kat tuan guru saya. Saya tak tahu apa, saya ni orang lurus, saya tak tahu apa. Saya pun kata oh, betul juga contoh ni. Tuhan ni ikhwan, Tuhan ni, hamba tu datang dengan dosa besar mana? Penuh langit dengan bumi. Tuhan datang dengan keampunan lagu tu. Tuhan ampunkan aku. Allah kata, qad ghafartu lakum fala ubali. Aku ampun dosa engkau, aku tak peduli apa hang buat. Tuhan kata satu saja.
Hang jangan menghadap aku dengan syirik je. Syirik ni maksud dia apa, akhwat? Apabila kita beribadat bukan hanya kepada Tuhan sahaja, kita ada sandaran yang lain. Tuhan kata hang tak yakin dengan aku, hang tak percaya kat aku tak mau pandang muka. Cuba cik, ya. Kita bangsat, kita selekeh, kita apa pun abang. Dulu kita ni gigi penuh pakcik muda-muda. Lah mai tua dia duk hilang satu-satu. Duk makan pun elemen dengan balansi duk lari kunyah kok ni, kunyah kok ni. Bukan makan apa ikhwan, makan buah betik, kunyah daripada duha sampai asar baru boleh telan. Kan gigi kita tak penuh dah. Macam Abang Mat penuh lagi lah kan. Tengok pun saya tahu penuh. Kita duk makan mi daripada duha sampai orang balahok tak habis lagi punya duk tak putus. Amboi kita kata mi ni keras sungguh, bukan keras, gigi tak ada. Kita dah macam ni dah, rupa dah tak elok, bini kita terima lagi. Jangan menduakan dia saja. Tapi tak semua orang. Tak semua. Ini saya kata kes secara umum. Itulah pesan guruku. Guru saya kata lagu tu. Pasal tu kena ada yakin. Yakin. Tak cukup yakin, kena ada apa ikhwan? Kena ada ikhlas dengan kalimah ni. Tak cukup ikhlas, kena ada qabul. Kena terima kalimah ni sedapat mungkin. Tak cukup qabul ikhwan, kena ada al-inqiyad, kepatuhan diberi pada kalimah ni. Tak cukup al-inqiyad, al-mahabbah. Al-mahabbah apa dia pakcik? Kena menampakkan kecintaan kepada kalimah ini, zahirkan kecintaan pada kalimah ini. Berapa Ustaz Nas semua? 7 kan? Al-ilmu, al-yaqin, al-qabul, al-inqiyad, al-ikhlas, al-mahabbah, lagi al-qabul. Qabul ada? Qabul dah ada. Apa lagi satu? Semua 5. Lagi satu ha? Apa dia lagi satu? Semua 7 ha? Itu tanda dah berumur. Tanda dah berumur lagu tu dah. Ya ikhwan. Semua ni kena ada, baru kita dapat apa? Kita dapat makna asyhadu an la ilaha illallah. Dia bukan kita ucap pi lagu tu aja ikhwan. Pasal tu dhimat bila dengar Nabi ucap benda ni masuk dalam hati. Dan antum tengok Rasulullah sampai peringkat dalam sirah dia berjumpa Nabi, dia kata apa kat Nabi? Dia kata, Muhammad, dengan dakwah ni Muhammad, adakah kau nak jadi raja? Kami nobatkan kau jadi raja. Adakah dengan dakwah ni kau nak harta? Jama'ta laka malan. Kami himpun harta bagi pada engkau. Adakah dengan dakwah ni kau berkenan kat perempuan-perempuan mana? Kami pinang bagi pada engkau Muhammad. Apa yang kau nak lagi dengan dakwah ni? Ikhwan, ialah soal harta nak datang, nama nak datang, kekayaan nak datang. Ini semua manusia bekerja siang malam, pagi petang, berhempah pulih untuk dapat. Kerana benda ni adalah apa dia? Aksesori dalam hidup. Tapi Muhammad boleh tolak hanya dengan perkataan. Dia kata apa? Ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah. Dia kata manusia, katalah satu benda, la ilaha illallah. Dah sebesar mana kalimah ni ikhwan? Sehingga kalau ada orang tak mengucap kalimah ni, dia dikira bukan Islam. Kalau dah masuk Islam, main-main dengan kalimah ni, tak percaya dengan kalimah ni, langgar batas kalimah ni, dikira keluar daripada Islam. Dan sehingga dikatakan siapa mati sebut la ilaha illallah tanpa syirik pada Allah, dia ahli syurga. Sebesar mana kesalahan dia? Sebesar mana kalimah ni? Dikatakan orang yang nak mati itu talqin pada dia la ilaha illallah. Siapa akhir daripada kalam dia la ilaha illallah, dia ahli jannah. Tapi sebesar kalimah ni ikhwan, dia tak datang menyendiri. Dia datang dengan dikapit dengan lagi satu kalimah. Pasal itu dia dipanggil syahadatain, 2 kesaksian.
Kita berani beritahu pada dunia, asyhadu an la ilaha illallah, aku tidak akan ibadat melainkan hanya pada Allah, dan tidak ada ibadat melainkan hanya pada Allah. Tak boleh lagi. Dia kena datang yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Subhanallah. Yang dhimma tak boleh fikir. Tertolak semua ilusi dan emosi, segala fantasi-fantasi yang berleha-leha di dalam kepala dia ni, yang kata Muhammad ni kena sihir, kena apa, jadi hilang terus. Allah kata, aku nak kamu keluar kepada orang ramai, bagi tahu, kata kamu menyaksikan sesungguhnya Muhammad hamba aku dan rasul utusan aku. Bagaimana kita akan beribadat pada Tuhan yang tidak menerima syirik? Hanya dengan satu jalan saja kita beribadat, dengan jalan Muhammad, kerana dia hamba Allah dan dia Rasulullah. Lepas itu dengan Muhammad ni, 4 benda kita kena tahu betul-betul. 4 benda kita kena tahu betul-betul, fokus betul-betul. Satu apa dia? Tasdiquhu fima akhbara. Kena percaya semua benda dia cakap. Pasal itu tak boleh berbohong pasal Muhammad, kerana kita nak kena percaya. Kerana setiap benda Muhammad cakap, Quran kata bukan hawa nafsu, datang daripada Tuhan. Kalau kita bohong, Muhammad tak cakap, kita kata Muhammad cakap, bermakna kita minta orang terima yang kita, bukan yang Muhammad. Kita tipu, maka satu tempat duduk dalam neraka. Pasal itu tak boleh baca hadis-hadis yang tak tentu halal, hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Hadis itu telah terbukti dia sahih. Anda tengok Imam Ibn Qayyim cerita dalam kitab dia Al-Manarul Munif, dia kata apa? Dia kata ada hadis palsu yang kalau dipikir dengan akal yang waras kita tak dapat terima, tapi dia kata dia heran macam mana ada orang boleh terima. Iaitu apa dia? Bila bahtera Nabi Nuh kan, bahtera, dia cerita dalam kitab dia Manarul Munif, banjir, Nabi Nuh duduk atas bahtera. Lepas tu duduk surut kan, surut sampai habis. Bahtera Nabi Nuh tu, masa ayak surut tak habis lagi, bahtera Nabi Nuh tu dah sampai ke mana? Dah sampai ke Mekah. Bahtera Nabi Nuh tu tawaf 7 pusingan Kaabah dan semayang 2 rakaat. Bahtera semayang 2 rakaat. Imam Ibn Qayyim kata, benar-benar orang yang buat hadis palsu ni bodoh. Tapi ada lagi orang yang bodoh percaya dengan dia ni. Kalau dia kata Nabi Nuh pergi tawaf, okey lah kan, boleh lah pakai lagi kan. Tapi dia kata bahtera tu pergi tawaf, Nabi Nuh tak pening ke dalam kapal tu. Lepas tu bahtera tu duduk tahiyat akhir macam mana? Sembahyang 2 rakaat. Lepas tu Ibn Qayyim kata, kalau kau guna dengan akal, kau tanya balik pada kawan yang buat hadis palsu ni, zaman Nabi Nuh, Kaabah dah ada ke? Yang Tuhan suruh perintah buat Kaabah ni zaman bila? Macam mana? Lepas tu orang ni kata apa? Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Kalau Tuhan mau apa boleh kata? Kata pada orang ni, di antara benda Tuhan tak mau apa dia? Bodoh macam hang. Yang tu Tuhan tak mau. Bodoh macam hang. Tapi bila dia pergi cerita pada orang macam ni dia cerita, orang percaya. Bukan orang membenarkan Muhammad, orang percaya daripada diri dia. Satu tempat duduk dalam neraka. Dengan Muhammad kena percaya sungguh. 2, apa dia? Dengan Muhammad ta'atahu fima amara. Kena taat apa yang dia perintah pada kita, kerana dia dapat wahyu dari Tuhan. Dengan Muhammad apa dia? Ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Bila Muhammad kata jangan, maka kita kena bersedia untuk menjauhi benda itu. Dan yang paling dahsyat, kata Syekhul Islam, paling dahsyat yang nombor 4. Dengan Muhammad ni apa dia? Alla ya'budallah illa bima syara'a. Kita tidak boleh beribadat pada Allah melainkan apa yang Allah syariatkan kepada Muhammad sahaja. Kita tidak boleh start beribadat melainkan Muhammad yang kena start. Apa yang Muhammad Allah bagi pada Muhammad, yang tu saja kita boleh ambil jalan beribadat pada Allah. Sekarang Tuhan kata, kalau kamu nak beribadat pada aku tanpa syirik, kamu kena terima Muhammad adalah hamba aku dan rasul utusan aku. Ya subhanallah. Ikhwan, Dimak dengar penjelasan ni terkulai dia. Dia tinggal dunia bomo dia, ikhwan.
dia jadi orang yang menyembah Tuhan. Dahsyatnya khutbatul hajah. Dahsyat, sangat-sangat dahsyat. Pasal tu ikhwan 13 tahun Nabi cerita dua benda ni saja. Betapa Allah diibadahi tanpa disyirik dan betapa kena terima dia adalah Rasulullah. Dan inilah yang kita duk terang balik pada orang ikhwan. Semayang macam Nabi, puasa macam Nabi, zikir macam Nabi, ibadat macam Nabi, haji umrah macam Nabi, urus kematian macam Nabi, zakat, fitrah semua macam Nabi. Semua duk urus macam Nabi. Mesti dijauhi pembohongan. Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa bohong kepada orang ramai guna nama aku, satu tempat duduk dalam neraka. Bahkan digunakan falyatabawwa, silalah dia pergi ambil tempat duduk dalam neraka. Hampir randuk neraka sendiri, hampir duduk dalam tempat duduk tu. Ada satu maq'ad, satu tempat duduk dalam neraka. Silalah kau pergi ambil tempat duduk dalam neraka kalau bohong dengan sengaja pada aku. Inna kadhiba alayya laysa ala kazab, inna kadhiba alayya. Nabi kata kamu bohong pada aku tak sama dengan bohong sama-sama kamu. Kerana aku bercakap dengan wahyu. Maka tak boleh. Sekali-kali tak boleh. Maka pasal itu bila kita nak dekat dengan Tuhan, nak sampai dapat jannah Allah, syurga Allah, kena melalui Muhammad. Pasal itu mengenal Muhammad adalah sangat penting. Sangat penting. Tak kenal Muhammad ini menyebabkan urusan kita dengan Tuhan ini semua ni ada dalam dua kalimah syahadah. Jadi anda tengok daripada atas dia kata innal hamdalillah, sesungguhnya kepujian itu milik Allah. Nahmaduhu, kami semua memuji Allah. Nahmaduhu, kita semua memuji dia, memuji Allah. Macam mana kita puji Allah? Macam Muhammad. Wa nasta'inuhu, kita semua minta tolong pada Allah. Macam mana kita minta tolong pada Allah? Macam Muhammad aja. Wa nastaghfiruh, kita semua beristighfar pada Allah. Macam mana kita istighfar? Macam Muhammad aja. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita memohon perlindungan pada Allah daripada keburukan dalam diri dan kejahatan amal kita. Macam mana kita mohon Allah lindung kita? Macam Muhammad ajak tazkiyah, siri-siri penyucian diri. May yahdihillah fala mudhillalah. Siapa-siapa Allah bagi hidayah dekat dia mengenal dua kalimah syahadah, mengenal Allah, mengenal Muhammad, itu hidayahnya sampai kat dia. Tapi siapa-siapanya Allah sesatkan dia. Macam mana Allah sesatkan orang? Allah bagi dia tak kenal Muhammad, dia tak reti hormat Muhammad, takzim Muhammad, respect Muhammad. Bila dia tak kenal Muhammad, dia tak hormat Muhammad, dia tak berada di atas jalan Muhammad, dia tak sampai pada Allah. Maka kalau Allah sesatkan dia, siapa boleh bagi petunjuk pada dia? Kerana tidak ada petunjuk melainkan petunjuk yang dibawa oleh Muhammad daripada sisi Allah. Kata para ulama, Nabi SAW itu dipanggil khutbatul hajah. Takat tu dipanggil khutbatul hajah. Tapi Nabi ni, kata para ulama ikhwan, ada 3 ayat Quran, 3 ayat Quran daripada 3 surah. Nabi suka baca bergandingan. Kerana 3 ayat ni dia membawa kepada satu perkara, iaitu apa dia? Membina sakhsiyah supaya jiwa bertakwa. Hak tadi kita kata pada Allah istighfar, kita puji Allah, kita minta tolong pada Allah, kita istighfar pada Allah, dan kita minta Allah Taala selamatkan kita daripada kejahatan kita dan keburukan amal kita. Macam mana nak start supaya kita terpelihara? Dia start dengan takwa. Ada 3 ayat dalam Quran Allah ulang tentang takwa dan Allah tunjuk cara nak hidup selamat macam mana. Maka bila Nabi baca khutbatul hajah, Nabi suka sulam dengan 3 ayat ni. Maka penulis sebut ayat pertama 102 daripada surah Ali Imran, ayat kedua, ayat yang pertama daripada surah An-Nisa, dan ayat yang ketiga ayat 70 dan 71 daripada surah Al-Ahzab. 3 ayat ni ikhwan menyebut tentang takwa, kedudukan takwa, takwa macam mana Tuhan mahu dan macam mana jalan nak pergi pada takwa, dan macam mana takwa itu membawa pembersihan jiwa pada kita. 3 ayat ni Nabi gandingkan.
Lepas daripada Nabi baca 3 ayat ni, baru Nabi akan sebut amma ba'du. Para ulama kita kata, ulama-ulama hadis kita kata, membaca 3 ayat ni bukanlah satu kewajipan, tetapi satu benda yang mustahab, sangat-sangat dianjurkan. Kalau kita nak berhenti takat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dah boleh berhenti dah. Kita kata amma ba'du. Tapi kalau kita selesaikan dengan 3 ayat tadi, baru kita kata amma ba'du, itu sangat menarik. Sangat dahsyat. Terutama dalam khutbah Jumaat, khutbah nikah, khutbah raya, khutbah gerhana, khutbah minta hujan, dan dalam satu persidangan yang besar-besar melibatkan ramai jemaah yang ada, maka startlah daripada awal sampai habis. Tapi kalau kita ada masa yang terhad, kerana kita ada penerangan yang banyak lagi, maka kita pendekkan itu, tidak mengapa. Sekurang-kurang kita pendek dengan satu kalimah memuji Allah dan dengan perkataan amma ba'du, sudah cukup. Kalau kita rasa masa tu pendek, perlu benda lain, kita kata alhamdulillahirabbil alamin amma ba'du, sudah cukup. Kerana apa? Kerana telah ada pujian pada Allah. Tapi yang bestnya bagi ada tasyahud. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sudah cukup. Sependek-pendeknya alhamdulillah amma ba'du pun boleh dah, telah menepati. Tapi kalau masa, tapi macam khutbah Jumaat, minta daripada awal sampai akhir kita dengan khutbatul hajah. Baik ikhwan, 3 ayat ni, ayat pertama daripada Ali Imran, 3 ayat ni nanti ada terjemahan daripada Abdullah bin Mas'ud tentang hala 7 ayat ni. Jadi kalau saya baca 3 ayat ni pada malam ni, dia jadi macam tak tentu hala, pasal hala 7 kita dah lari. Kita baca minggu depan lah. Rasa baca macam banyak, rupanya tak bergenjak. Rupanya tak bergenjak. Dahsyat pula kita nah. Kita hanya baca apa itu khutbatul hajah, isi dia, dan di mana hadis yang kita nak rujuk dengan khutbatul hajah, itu dalam riwayat Ahmad dan riwayat Muslim. Kalau antum ada sahih Muslim, antum cari bab sembahyang Jumaat, antum akan jumpa hadis ni. Hadis tentang khutbatul hajah. Lebih 7 orang sahabat Nabi meriwayatkan tentang khutbatul hajah. Dan ingat macam mana Dhimat, seorang bomo daripada Yaman. Dan ikhwan, penulis nak menceritakan kepada kita tentang hikmah di sebalik musibah. InsyaAllah ikhwan, kalau Allah izin kita sambung insyaAllah dengan keberkahan dan keizinan daripada Allah Jalla wa'ala. Cuma pesan saya begitulah ikhwan, mengaji ni kena sabar. Kena sabar. Kan pesen kita dah memang lagu tu. Saya baca buku ni, saya tak pernah ingat nak khatam. Itu bukan target saya. Target saya faham. Jadi baca sikit pun tak apa, janji faham. Bila faham, balik boleh baca sendiri ya. Kan? Jadi tak habis pun tak apa, bukan mesti habis. Mana nak tahu saya hanya habis dulu, tapi lambat lagi lah. Bukan mesti lambat lagi lah. InsyaAllah ikhwan, kita sambung pada masanya akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya? Ya, ya. Hah?